Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, wal kutubus samawiyyati, artinya dan masuk dalam perkataan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu iman dengan segala kitab-kitab yang turun dari langit di dalam beberapa banyak atau atas malak, dan dikenaki dengan dia, iaitu barang yang melengkapi akan segala suhuf. Dan sesungguhnya telah masyhur bahawasanya banyak segala kutub yang turun dari langit itu 104 buah, iaitu 60 kutub bagi Nabi Allah Syis alaihi salam, dan 30 kutub bagi Nabi Ibrahim AS, dan 10 kutub bagi Nabi Musa dahulu daripada Taurat, dan kutub yang 4, Taurat bagi Nabi Musa, Zabur bagi Nabi Daud, dan Injil bagi Nabi Isa, dan Furqan bagi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia, belah ihsan dia semata masih beri nikmat hayat pada kita. Alhamdulillah. Dia la yuhyi wa yumis. Dia saja yang boleh menghidup dan memati. Alhamdulillah, dia hidup dengan kita. Dia bagi kita pula kelengkapan sempurna pendengaran, penglihatan, akal fikiran, kehendak. Diberi pengetahuan, diberi celik mata hati untuk mengenal siapakah dia ilahi, dan diberikan kita kasih pada Nabi. Alhamdulillah, diberi kita kesungguhan untuk nak belajar, nak faham apa dia agama, supaya kita boleh benar-benar faham syahadah yang kita duk saksi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak mengiktiraf, mengaku bahawasanya memang ilah kita ialah Allah. Allah juga ilah kita ni, makhluk dia. Tak ada siapa pun makhluk yang boleh berdiri sendiri, melainkan semua berhajat pada dia. Yang kita ni lah besar kena tengok berhajat pada dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita hadir hati pada dia, sentiasa menzahirkan dia, mentauhidkan dia, membesarkan dia, mentakzimkan dia. Rasa mohon pertolongan hanya boleh dengan dia, dan dia sajalah yang akan memberikan pertolongan, menunaikan hajat, kerana dialah ilah. Kerana selain pada Allah bukan ilah, makhluk takkan boleh tunai hajat makhluk. Jangan ada bergantungan sama sekali dengan makhluk. Sebab makhluk masih makhluk. Makhluk tak boleh selesaikan hajat dan keperluan makhluk. Allah jugalah boleh menyelesaikan hajat makhluk. Syukur diberi pada kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan boleh hadir untuk meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda ni, insya-Allah.
Kata musannif rahimahullah taala wal kutubis samawiyyati. Matan tu diataf daripada wal malaikati. Maksudnya termasuk dalam kita kata Muhammad Rasulullah tu beriman dengan nabi-nabi, beriman dengan malaikat-malaikat, beriman dengan kitab-kitab. Masuk nabi-nabi itu semua nabi. Masuk malaikat-malaikat itu semua malaikat. Masuk kutub itu semua kitab-kitab. Baik. Jadi kita nak masuk mula bicara bab iman yang seterusnya, iman dengan kitab yang Allah Ta'ala pernah turun ke atas muka bumi. Jadi maksud ataf daripada wal malaikati itu dengan makna artinya dah masuklah dalam perkataan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kena beriman, tasdik, mengiya, membenarkan, terima betul dengan hati dengan segala kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Diistilahkan kitab ni dipanggil kitab as-samawiyah, kutub samawiyah. Kitab-kitab nisbahkan kepada langit kerana yang bawa turun kitab ni Jibril. Jibril datang lagi langit. Langit pasal diambil daripada Lauh Mahfuz. Hantar pada nabi-nabi dan rasul yang diutus. Satu istilahnya kutub as-samawiyah. Turun ni dalam beberapa banyak. Maksud turun, yang turun dari langit di dalam beberapa banyak. Itu pun bahasa-bahasa Jawi macam ni. Yang ni yang kena susah bahasa kitab Jawi. Macam itulah disebut tu, faham kita tu. Allah Ta'ala turun kitab ni banyak. Macam mana pun kita pernah sebut rasanya kaedah beriman dengan Allah Ta'ala, sifat dia. Berapa banyak? Tak tahu berapa banyak. Tapi mesti ada sifat sempurna kat dia. Sekurang-kurangnya kena tahu dalam belajar, ringkas 13, tafsil 20. Beriman dengan nabi-nabi. Nabi-nabi orang Ta'ala utus ramai. Wajib tahu tafsil 25. Dengan mana jangan silap senarai masuk kan, ataupun senarai keluar kan, siapa yang dalam 25. Allah Ta'ala hantar malaikat ramai. Berapa? Wallahualam. Tak ditahu secara tepat berapa angka dia, tapi wajib kita kenal 10. Begitu juga bab kitab, kitab orang Ta'ala hantar banyak. Tapi yang betul-betul wajib kita tahu 4. Nak sebut format nak beriman dengan bab ketuhanan, kerasulan, bab malaikat, bab kitab. Jadi turunnya kitab daripada langit ni banyak. Ataupun atas milik. Tu muskil tu nak baca tu. Milik malak muluk. Turun dari langit atas milik, atas malak. Turun. Tak tahu nak kata apa. Apa wajah nak kata atas malak, milik, muluk, nak ke mana? Sallallahu alaihi wasallam. Aftah. Alhamdulillah. Warzuqni fahma. Sallallahu. Iman dengan segala kitab yang turun dari langit di dalam beberapa banyak, atau atas malak. Wallahualam. Nak kata apa atas malak, milik, muluk, apa dia nak cerita kat mana tu pun tak nampak kan. Tinggal situ. Dan dikedaki dengan dia, dikedaki dengan kutub, iaitu maksud kutub ni yang dia sebut ni atas syarahan kitab ni,
Iaitulah barang yang melengkapi akan segala suhuf, akan segala suhuf. Jadi dia kata beriman dengan kitab ni maksudnya termasuk dalam dia beriman dengan suhuf sekali. Sedia maklum maksudnya atau umum sebut ada kitab, beriman dengan kitab. Dan selain daripada kitab ni ada istilah suhuf. Antara beza sekali lalu kalau sebut apa beza antara suhuf dengan kitab. Kitab ni adalah lembaran-lembaran yang tertentu, sama ada kulit binatang, tulang-tulang apa yang dihimpunkan dengan kapasiti yang agak besar, yang padanya tertulis kalamullah. Atas kata jumlah dia besar tu dipanggil kutub. Kalau nisbah lani kan, buku cetak dan cetakan itu tebal banyak, itu dipanggil kitab, kutub. Suhuf ni apa? Suhuf ni adalah wahyu yang dicatat, ditulis, tapi hanya berupa beberapa ayat yang pendek, ringkas, padat, ibarat macam beberapa lembaran kertas, macam surat khabar, macam maqalah. Nisbah kalau kita pergi tulis tu banyak tu je. Risalah, apa lagi sebut, pamphlet lagi, brochure, macam tu. Ataupun kitab yang kalau style kitab lama ni dia ada qurrah. Dia ada 4-5 lai lipat, macam tu. Dia tak berjilid, binding, jahit, tak ada, tak sampai tahap tu. Jadi yang jenis ada binding, yang tu kapasiti dia banyak, yang tu kitab. Suhuf dia sedikit, cuma sedikit terus mana tak pernah duk tengoklah ada kitab definisi takrif, cuma dia kembali pada uruf. Jadi bila sebut kitab termasuk dalam dia suhuf. Ya. Dan suhuf ada ke sebut dalam Quran? Ada. Itu beriman dengan kitab termasuk dalam dia suhuf. Antara sebut khas suhuf dalam Quran adalah inna hadza la fi suhufil ula. Semua hukum hakam berkaitan dengan peringatan saya zakaru ma yakhsha wa yatajannabu al ashqa, apa seumpama tu. Inna hadza la fi suhufil ula. Semua penjelasan tentang ada orang baik, ada orang celaka, ada orang iman, ada orang bahagia, ahli neraka, ahli syurga, macam mana sifat dia sekali lalu. Ni peringatan macam ni, maklumat macam ni fi suhufil ula. Dah ada lah pada suhuf yang awal-awal dulu diturunkan. Jadi antara suhuf tu apa? Suhuf Ibrahim wa Musa, iaitulah suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Jadi ayat tu ambil dilalah hukum dia, nak faham apa? Pada Nabi Musa, sedari Ibrahim ada suhuf yang diturunkan. Adapun kitab, Nabi Ibrahim tak ada kitab. Nabi Musa ada kitab. Suhuf pun ada, kitab pun ada. Jadi asal nak sebut beriman dengan kitab maksudnya beriman dengan suhuf sekali. Siap. Pasal suhuf pun termasuk dalam jumlah kalamul ilahi. Kaedah kita hatta Taurat, Injil, Zabur tu wajib kita beriman dia ialah memang asalnya kalamullah. Yang mana asal kalamullah? Yang asli, originally, yang turun pada Nabi masing-masing. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud. Yang turun betul-betul tu memang kalamullah, tak ada langsung campur apa benda pun. Tapi bila ditelan zaman, ada pula yang tak apa setuju dan sepahaman dengan apa yang kehendak Allah Ar-Rahman, dia tukar yang macam-macam. Jadi yang tu tak termasuk dalam istilah kitab. Masuk kitab ni yang original turun kan, wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi-Nabi dan Rasul yang dapat kitab tu. Dan panggil kitab siapa? Bukan kitab tu bukan dengan mana ambil sekitab Jibril datang buat main. Ni kitab, ni Quran, ni Taurat, ni Injil, ni Zabur. Tak. Bahkan datang dengan sampaikan wahyu, Nabi Rasul dengar, lepas tu macam mana? Catat, tulis. Sampai yang mula pada sahabat.
Antara Nabi yang tak mencatat dan tak menulis adalah Nabi kita Muhammad SAW. Pasal dia ummi. Tak ada keupayaan dia mencatat menulis. Dan memang dia ummi ke? Memang dia ummi. Dan ummi itu adalah satu mukjizat untuk menunjukkan bahawasanya benar Quran adalah kalamullah, bukan kalamur Rasul. Pasal Rasul adalah seorang ummi. Tapi jaga bab-bab macam ni, kadang-kadang ada juga pejuang-pejuang nampak macam bagus, tapi ajaran akidah menyeleweng. Dia kata apa? Nabi Muhammad mustahil ummi. Nabi Muhammad bukan ummi. Pasal takkanlah kata dia cerdik tapi tak kerti membaca dan menulis. Yang ni kata tak cerdik yang orang ni. Sedangkan sabit memang Rasulullah ummi. Taklah dengan ummi Rasulullah menghilangkan kecerdikan dia. Nak sebut tentu sikit. Ada bab kita dah belajar dah pun. Bahkan kalau kita lihat dalam masyarakat, berapa ramai orang yang ummi dengan makna tak kerti baca menulis, tapi kehidupan okey je. Begitu juga ramai kita tengok orang-orang yang boleh membaca dan menulis, teruk pada orang kadang yang tak boleh membaca dan menulis lagi. Boleh, faham? Cerdik. Ada orang boleh menulis dan membaca, bahkan boleh mengarang karangan yang berjela-jela, tapi bodoh, sembah tokong. Ada orang yang tak adalah nak buat kertas kerja, nak tulis 100 batang perkataan pun susah, tapi benar-benar ingat ke Allah, sentiasa tauhid ke Allah Ta'ala, tak pernah ada cadangan lintasan hati nak buat derhaka dengan Allah. Jadi nilaian dan kayu ukur untuk diukur mana yang betul salah tu, tu kena betulkan lah kacamata dia tu. Jadi asal sebut suhuf kitab. Jadi Rasulullah memang dia ummi. Jadi ummi dia tu adalah sebagai satu mukjizat untuk menunjukkan benar kalam yang didatangkan tu bukan kalam Rasulullah SAW. Pasal dia tak pernah belajar daripada sesiapa, apatah lagi nak jadi pada mulut dia boleh keluar kata-kata menyalahi kata-kata pujangga yang tidak boleh ditandingi oleh sesiapa, walaupun dicabar dengan apa saja, hatta datangan jin dan manusia segala, tak ada siapa yang boleh akan menandingi ketinggian pada Quran yang ada. Memang tak boleh challenge, memang tak boleh lawan. Siap cabar dia. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kemudian Allah kata apa? Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau tak boleh buat, bahkan lan taf'alu, takkan ada siapa mampu untuk boleh menandingi Quran. Bahkan dalam ayat lain sebut wa in apa? Ya'tu bi misli hadzal Quran la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Ya, nak kata walaupun minta pertolongan daripada jin sekalipun, try lah tengok, cabar buat seumpama Quran dari segi apa kandungan dia, pengajaran yang ada pada dia, format hukum hakam dia, panduan hidup yang ada pada dia. Try tengok, cabar tengok apa yang ada dalam Quran. Satu, atas kita bicara apa? Memang Rasulullah ummi. Ummi dia tu menunjukkan maksudnya memang Quran adalah kalamullah. Dan ummi itu tak membatalkan kecerdikan Nabi SAW. Kerana kebolehan menulis membaca bukan benda susah terang mana pun. Taklah dengan ada kebolehan membaca dan menulis yang tu dikategorikan sebagai golongan cendekiawan dan cerdik pandai. Tidak. Kalau hanya setakat boleh membaca dan menulis disenaraikan dan dikategorikan sebagai cendekiawan dan cerdik pandai, maksudnya orang tu orang bodoh. Pasal taklah dengan hanya kepandaian menulis dan membaca yang tu saja nilai yang besar untuk mengukur seseorang itu cerdik atau pandai. Tidak. Bahkan berapa ramai orang yang boleh membaca dan menulis tapi masih bodoh, dan berapa ramai orang tak menulis dan membaca tapi sangat cerdik. Boleh faham saya cakap apa? Bagi betul kepala otak tu. Saya sebut tu pasal ada orang adalah ni yang tambah ada WhatsApp dalam media sosial apa dah. Satu masa dulu heboh bab tu. Heboh apa? Mereka tak mengimani bahawasanya Rasulullah ni ummi.
Kalau memang dengan ummi itu menjatuhkan martabat Rasul, menggagalkan misi dan misi pada Rasul, khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang kita nafi. Tapi ummi pada Rasulullah tak sikit pun mencacatkan dia. Itu yang saya ujarkan, beri penjelasan bahawa ummi bukan satu masalah untuk ada orang boleh menerima Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keadaan ummi dia itulah menyebabkan ramai orang menerima Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Quran mensabit, mensabitkan umminya Rasulullah dan mensabitkan kata dan menafikan, bukan mensabit, menafikan kebolehan ada, boleh ada kebolehan menulis dan membaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma tatlu min qablu, macam mana? Wala takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik. Wala, kamu ni tak pernah mencatat, menulis apa pun wahai Muhammad sebelum ni, daripada terima wahyu ni. Wala takhutuhu bi yaminik, dan tak pernah kamu coretkan, gariskan, membuat apa coretan dengan tangan kanan kau. Wala takhutuhu bi yaminik. Kenapa orang Ta'ala jadikan Nabi ummi macam tu? Idzal lartabal mubtilun. Kerana kalau engkau ada kebolehan untuk menulis dan mencatat macam tu, nescaya orang-orang yang memang tak setuju dah bangkang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, pasti yang tu akan jadi dalil kata ini semua karangan Muhammad. Tapi di atas ummi je mereka dengar tu Rasulullah keluarkan ungkapan-ungkapan yang sangat bermakna, sehingga ahli-ahli pidato, ahli-ahli pujangga, ahli-ahli syair, ahli-ahli sastrawan, ahli-ahli sastra, cendekiawan, cerdik pandai yang ada zaman Rasulullah, bila dengar ayat Quran dia tercegang habis. Membisu, membatu, teruja, apa lagi? Terpegun. Mereka tak pernah dengar ada sebelum tu karya-karya yang berbunyi macam ni. Antaranya Sada, tak pernah dengar. Wal Qur'ani dzidzikr, datang dengan uslub sumpah pula. Qaf, uslub dia tu tak pernah dengar orang Arab bertutur selama ni sebelum tu. Wal Qur'anil Majid, Nun, dengar pun dah macam ni lah. Wal qalami wa ma yasturun, tak pernah dengar, tak pernah dengar. Jangan kata orang Arab, orang Melayu tak bisa dengar gitu. Mana ada mula sesuatu dengan huruf-huruf, mana ada. Huruf pula bukan sebut huruf tu, tapi dengan bunyi huruf tu. Sad, Qaf, Nun, Taha, Yasin, tambah yang panjang-panjang tu. Hamim, Ain, Sin, Qaf. Lagi apa? Surah Maryam, Kaf, Ya, Ain, Sad. Mana orang Arab dah dengar itu? Dengar tu terjelang ni. Yang tu pula cukup untuk memegun dengan diri mereka. Terpegun gila. Bila dengar pula ungkapan-ungkapan tu, yang tu baru mula. Lepas tu sama je dari segi menerujakan mereka. Habis-habis tak boleh nak kata apa, tak boleh nak lawan, punya cantik dan indahnya apa yang diturun dengan macam mana? Ni sihir. Sampai orang terpukau dengar. Lempang lagi sekali kan. Sikit. Kita bahkan bahasa gitu lah. Jadi nak tunjukkan apa? Benar Rasulullah ni. Yang tu dia adalah Rasul. Ummi dia tu adalah membuktikan benarnya apa yang diturunkan itu adalah kalamullah, memang bukan daripada diri zat Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Siap. Benar dia adalah kalamullah. Siap. Baik. Dan dikenaki dengan dia dengan kutub dalam kepatan wal kutubis samawiyah, iaitulah barang yang melengkapi akan segala suhuf. Umumnya kutub. Kutub pun, kitab pun masdar tu. Kitab dengan mana maktub, masdar dengan mana isim maf'ul. Maksudnya tulisan. Apa maksud tulisan? Yang ditulis. Sebut masdar
itlaqul masdar wa iradati ismil maf'ul. Pasal sebut kitab, maksud tulisan dengan makna yang ditulis. Tak faham tu ngaji lain. Panjang nak cerita tu. Buat itlaq majah mursal tu. Baik. Jadi sebut kitab dengan makna masuk sekali. Dan sesungguhnya telah masyhurlah bahawasanya banyak segala kitab yang diturunkan di langit itu 104 buah. Telah masyhur kata dia, banyak, maksudnya bilangan semua kitab-kitab yang Allah Ta'ala turun tu adalah 104 buah kitab. Iaitu macam mana 106 104 tu 106 main mana? 104 buah 104 buah, sorry, awak berlalut-lalut ni. 60 kutub bagi Nabi Syis alaihissalam. Kutub Nabi Syis ni masyhur dia panggil suhuf Nabi Syis. 60 lagi 30 kutub bagi Nabi Ibrahim, 10 kutub bagi Nabi Musa. Dahulu daripada Taurat tu 6, 3, 1 100 dah. Dan kutub yang 4, Taurat bagi Nabi Musa, Zabur bagi Nabi Daud, dan Injil bagi Nabi Isa, dan Furqan. Bukan Quran ke? Furqan salah satu nama Quran. Antara nama lain Quran dipanggil Furqan. Nama lain Quran juga dipanggil Tibyan. Ada beberapa nama Quran ni. Dipanggil Quran bahasa apa, dipanggil Furqan bahasa apa, dipanggil Tibyan bahasa apa. Dia ada nama-nama tapi masyhur kita dengar Quran lah. Okey. Jadi jangan pelik pula Furqan tu. Furqan maksudnya Quran diturunkan bagi Sayyidina, bagi ketua kita, penghulu kita, Nabi kita, makhluk yang Abdul makhluk yang pernah Allah Ta'ala cipta dan bagi ada, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan kata setengah, maksudnya sebagian ulama kita kata macam ni, kutub Nabi Syis 50, kutub Nabi Idris ada Nabi Idris pula 30, dan kutub Nabi Ibrahim dan Nabi Musa 20 bersama-samaan. Banyaknya 20 jadi 5, lepas tu 3 80, 20 100. Kutub Nabi Ibrahim dan Nabi Musa 20 bersamaan banyaknya. Nabi Ibrahim dan Musa, suhufi Ibrahim wa Musa tu 20. 5, 3, 2, 8, 10. Dan segala kutub yang 4 yang tersebut dahulu itu. Kata setengah pula bahawasanya segala kutub yang turun di langit itu 114 kutub. Nabi Syis 50, kutub Nabi Idris 30, dan kutub Nabi Ibrahim 20, dan khilaf pada yang 10-nya. Maka kata setengah bagi Nabi Adam, dan kata setengah bagi Nabi Musa, dan kutub yang 4 yang Taurat dan Zabur dan Injil dan Furqan. Baik. Itu khilaf-khilaf ni macam mana? Macam ni. Dan qaul yang tahqiq iaitu bahawa menahankan diri kita daripada menghinggakan akan dia kitab ni di dalam satu bilangan, maka wajib bahawa diiktikadkan bahawa Allah Ta'ala menurunkan beberapa kutub daripada langit. Maksudnya Allah Ta'ala turunkan kitab dari langit ni banyak, dengan tiada tafsil berapa tak tahu, wallahu alam. Nak sebut ada katalah, ada kata 104, 114, bahkan lagi bagus kata Allah Ta'ala turunkan kitab banyak, yang kita kena tahu tafsil adalah segala kutub yang 4, iaitu wajib diketahui dengan tafsil adanya. Siap. Sedia maklum balak pada kita, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Selesai. Itu saya sebut awal lagi, antara kaedah kita beriman dalam bab iman macam ni lah. Berapa sifat kesempurnaan Allah Ta'ala? Wallahu alam. Berapa ternafi pada Allah Ta'ala sifat kekurangan? Berapa sifat kekurangan Allah Ta'ala? Wallahu alam. Ijmali je. Berapa banyak malaikat Allah Ta'ala utus? Wallahu alam. Berapa banyak Nabi Rasul semua Allah Ta'ala utus? Wallahu alam. Berapa banyak malaikat semua Allah Ta'ala hantar? Wallahu alam. Berapa banyak kitab yang Allah Ta'ala turunkan? Wallahu alam. Tapi yang kita wajib tahu, kitab 4 je.
Malaikat 10 je. Rasul 25 je. Allah Ta'ala 13 je. Atas jalan tafsir 20. Boleh kan? Faham kan? Kata apa kan? Bab ni pun kalau kita takat pergi sekolah kafar, takat pergi sekolah kebangsaan, ngaji bodoh-bodoh tu tambah tak biasa mengaji langsung. Memang kita duduk masyhur dengar Allahumma salli wa sallim ala angka yang disebut tu 104 yang tu macam satu akidah besar lah. Kalau ikut 4 je. Satu tak hafal sebut nama suruh berapa nabi berapa, tak ada mencederakan iman sikit pun. Tak ada masalah. Tapi jangan Al-Quran tak diimani, jangan Al-Quran sampai tak dipeduli, jangan Al-Quran isi kandungannya dicemari. Oh, tu jaga. Begitu juga jangan Quran sampai tak dihormati, sampai dibawa ke sana ke mana tanpa menepati SOP. Dengan ada wudu, mesti nak baca, mesti orang jangan ada hadas besar, apatah lagi haid, apatah lagi nifas. Mana boleh baca Quran? Mesti jaga semua peraturan dan adab-adab ni. Yang tu mesti. Apa itulah Quran pula kalau tak kerti baca sekalipun, pergi belajar dengan siapa yang kerti, boleh tunjuk ajar kat kita, cerita kat kita, inilah kandungan Quran. Besar sekali kandungan Quran, apa dia? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan ada siapa tercicir pun daripada memahami maksud La ilaha illallah. Dia fardu ain yang paling besar. Tak ada lebih besar daripada La ilaha illallah, kerana tiada besar lebih, tak ada yang lebih besar daripada Islam dan iman. Takkan terima Islam, takkan terima iman melainkan dengan mengucap syahadah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik orang Islam, baik orang kafir. Khasnya orang kafir satu hal, khasnya orang Islam, walaupun boleh mengucap, jangan mengucap bodoh-bodoh semata. Sikit ayat macam tu kena keluar. Jangan mengucap bodoh-bodoh, jangan mengucap macam burung kakak tua. Kenapa mengucap macam burung kakak tua? Dia tak faham apa maksud. Menyebut kalimah syahadah, tak faham maksud syahadah, tak faham apa yang nak disyahadahkan, apa yang nak disyuhudkan, apa yang disaksikan, tak faham apa maksud la ilaha illallah tu, tak sah Islam, tak sah iman. Main-main. Memang ulama kita sebut tu. Pergi tengok kitab mana pun. Satu orang kafir kalau dia duduk nyanyi lagu Rayhan la ilaha illallah tu, mengucap kalimah syahadah sekalipun ada asyhadu, tapi burung kakak tua ya, hanya menyanyi ya. Macam mana? Tak sah Islam dia, tak jadi masuk Islam pun dengan hanya menyanyi lagu Rayhan. Lagu Rayhan yang saya maksudkan tu faham? Asyhadu an la ilaha illallah. Banyak Cina-Cina boleh menyanyi kalimah syahadah. Kami kat Baling kan? Ada kedai, namanya apa? Kedai bismillah, kedai Cina bismillah. Tahu kan? Kedai Cina assalamualaikum. Kedai Cina assalamualaikum. Sampai panggil macam tu. Kedai Cina assalamualaikum. Assalamualaikum ke bismillah? Assalamualaikum ni. Kedai Cina assalamualaikum. Masuknya Cina ni. Assalamualaikum. Kalau dia tengok pakai serban ni, assalamualaikum ustaz. Daripada mana ni? Kadang-kadang cakap bahasa baku, kadang bunyi Kedah sikit. Dia tengok kita slang Kedah, dia pun slang Kedah. Kita tengok selim baling, dia pun selim baling. Gena ni beli barang sikit sangat. Cakap. Tapi assalamualaikum sambut dulu. Dalam kedai dia tokong besar tu. Tapi masa zaman tu lah, masa zaman saya duduk pergi, masa masyhur lagu Rayhan tu, duduk pasang lagu Rayhan tu, asyhadu an la ilaha illallah. Bila ada kerajaan pas dulu sebut pilihan tu kan. Kita pun sokong parti hijau, parti Tok Lebay. Siapa bila lagi kita nak sokong Islam? Semua tu orang Islam ni semua baik-baik, Pak Lebay ni semua bagus-bagus. Padahal dia nak bagi laku barang dia. Lah ni kami panggil apa lah kedai tu? Dulu panggil kedai assalamualaikum. Lah ni panggil kedai 2 dos. Minta 2 dos, kurang ajar betul. Memang Kedah lah ni ketat kami, masjid pun 2 dos. Perak tak minta 2 dos. Dengan Pahang lah, Perak dengan Pahang yang tak minta 2 dos. Negeri Sembilan, Melaka,
Johor, Kelantan, habis semua dua-dua belakang lah. Macam rukun Islam tu. Macam 2 kalimah syahadah dua-dua tu. Ui. Tak ada tu, tak ada full vaccinated, tak boleh masuk masjid. Kelakar sungguh. Tapi haruh, tapi wajib. Bodoh sungguh. Tak tahu nak buah bahasa apa. Zaman dah ni jadi pelik. Benda yang tak jadi wajib, jadi wajib. Benda yang jadi wajib, tak jadi wajib. Siapa ada biasa duk sebut kalimah la ilaha illallah macam burung kakak tawa, tak sah Islam, tak sah iman. Ui, payah nak nyumbang. Tapi tutup guru kita, ulama kita sebut itu. Memang macam tu pun kaedah. Ucap kalimah syahadah dia tak faham apa maksud la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak sah Islam. Tu saya sebut burung kakak tua, kita nyanyi sikit kat dia pun tak apa. Mengucap macam ni apa dia? Burung kakak tua. Mengucap di mulut saja, tapi di hati tiada. Iman tak sah sampai bila? Tu lecum. Lecum hulala. Itu lagu burung kakak tua kan. Tukarlah lirik sikit. Kita pun mereka spontan itu. Apa nak sebut? Tak betul. Memang salah. Tak ada siapa duk sibuk pun. Tahan-tahan tu. Jangan minta dua dos. Dua dos. Kad vaksin. Apa dah? Ada pula. Tahan-tahan. Syahadah. Faham tak la ilaha illallah? Tak faham. Betul. Bagi kuliah dulu. Tu. Talqin syahadah dulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni nak ajak Jangan bodoh. Islam berapa lama tak kerti-kerti agama Islam. Mengucap saja bodoh, tak kerti Islam. Bodoh 3-4 kali. Apa duk bodoh-bodoh kami? Kau dah pandai aku nak dengar. Cerita nak. Talqin syahadah tu nak tahu. Jangan tak tahu. Jangan kata orang awam, ustaz pun silap, tanya tak lepas tu. Kerasnya kalau sebut la ilaha illallah apa? Nak nafi apa? Isbat apa? Jangan tak tahu. Kan senang tak mengaji kalau tak tahu. Takat nak kata la ilaha illallah tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Tu kata Cina kedai Assalamualaikum boleh cerita. Tu Cina tu nak pergi baling. Pergi ikan baling tu tengok kat pekan lama tu tanya, kedai Cina Assalamualaikum mana? Tanya, mesti orang tunjuk Jom kita pergi baling. Moh ke baling. Moh dia ke baling. Bunyi piarak pula. Awak duk piarak lah bunyi piarak lah apa cerita ni? Nak cerita burung kakak tua tu. Mengucap kalimah syahadah tu. Ya Allah. Macam mana boleh pergi kalimah syahadah tu? Nak cerita wajib beriman, ada yang ada wajib beriman ijmali tafsili tu. Baik. Jadi tafsili pada Allah Ta'ala tu 13. Kena faham la ilaha illallah tu berapa istighna, berapa iftiqar tu. Pasal sebut ilah ni mestilah al-ma'bud bil haq, mestilah al-mustaghni an kulli ma siwahu, dan mestilah muftaqirun ilahi kullu ma adahu. Bahasa pendek dia mestilah Allah Ta'ala ghani an kulli ma siwahu, mestilah makhluk ni semua ni fakir ila Allah. Kau tak faham tu dan tak rasa kita ni fakir ila Allah, duk rasa berhajat ni hanya pada makhluk. Tu kata burung kakak tua. Kasar sikit lah sebut kan. Muhasabah tengok. Semak tengok. Bab ni kalau kita tak berguru betul-betul, memang kita dengar kasar. Awak kasar dengan ustaz ni. Kasar tak kasar, bukan hukum aku. Allah. Tambah zaman lah ni risau. Itu yang kita kena risau. Kerajaan ni tak risau ni. Kerajaan dia risau siapa tak vaksin. Pasal memang dia risau tu. Siapa tak vaksin, susah hatilah dia. Kita ni, Datuk Guru, saya nak jumpa, dia orang susah hati kalau orang tak boleh syahadah. Tak boleh syahadah, bukan tak boleh syahadah jadi burung kat tua tu. Yang tu, memang duk jumpa, memang boleh. Memang umumnya orang Islam, jangan kata Islam, orang kafir, Cina Assalamualaikum pun pandai nyanyi lagu rehan. Cina lain tak tahu lah kan. Tapi kalau pasang lagu rehan, kalau diikuti perkembangan lagu-lagu tanah air ni, nasyid-nasyid ni, boleh mengucap kalimah syahadah.
Bahkan kalau Cina Kelantan, Cina Kedah ni, ai kecek. Kalau orang Cina Kedah, kecek pula. Ha? Kalau bercakap ni macam orang Kedah. Ha? Kalau tak tengok muka, ya, orang kata orang Kedah. Ha? Macam Cina Kelantan tak tengok muka, orang kata orang Kelantan. Ha? Cina Terengganu pun macam tu ke? Tak. Tak tahu. Kalau Cina Perak. Tak, ni tak macam Kelantan, tak macam Kedah. Payah nak tengok Cina Perak. Boleh cakap, khabar Yop. Baik Yop. Payah nak jumpa. Tapi Cina Kelantan kan? Ambo ni duduk Kelantan ni, tak pasal tengok Tok Guru duduk kianat. Cina cakap macam tu. Dia orang Kelantan. Macam orang Melayu. Lidah pun jadi tak bunyi Cina lah. Apa ni nak cerita apa ni? Sikit lah anak tu. Jadi kita nak belajar ni, nak faham khas jembat kitab ni, nak kena tahulah mana ijmali, mana tafsili. Baik. Itu yang dia nak kata. Kaul yang tahqiqnya iaitu bahawa kita tahankan diri daripada menghinggakan akan dia akan kutub-kutub ni dalam satu bilangan. Berapa? Wallahu alam. Allah Taala hantar kitab ni banyak. Tapi yang kita wajib tahu, yang maka wajib bahawa diiktikad bahawasanya Allah Taala menurunkan beberapa kitab daripada langit, masuk beberapa tu banyak dengan tiada tafsilkan, melainkan segala kitab yang 4 iaitu wajib diketahui dengan tafsil adanya. Itulah Taurat, Zabur, Injil, Quran. Maklum sangat pengetahuan tu. Mudah sangat pula tu. Cuma nak tasdik ni macam mana? Nak faham betul-betul memang Quran kalam Allah. Khasnya tu. Begitu juga lah Taurat, Zabur, Injil, Quran yang asli. Tu pun kena ambil perhatian sikit. Yang asli. Itu memang kalam Allah. Yang tak asli ni tak terima kita. Satu dia orang duk cerita itu, boleh ke kalimah Allah bubuh dalam Injil? Kalau dalam Injil yang Nabi Isa betul punya tak ada masalah. Tapi Injil Barnabas, Yohana apa macam-macam nama tu, tu tak boleh apa. Pasal nanti orang akan faham Tuhan Yahudi, Tuhan Nasrani adalah Allah. Kacau. Pasal kalimah Allah ni eksklusif untuk orang Islam saja. Orang kafir tak layak untuk pakai kalimah Allah. Ada pembahasan dia lah, tapi dengan bahasa mudah, dia tak sepatutnya orang kafir menamakan Tuhan dia dengan nama Tuhan dia Allah. Mana boleh? Takkan Tuhan kafir dipanggil Allah. Takkan patung Tok Pek Kong panggil Allah. Takkan batu berhala dipanggil Allah. Bahkan jangan kata kalimah Allah. Apa? Boleh tak? Lori bawa mayat Cina tu, duk main gendang tu, apa? Ada bunyi gitu kan? Macam tu kan bunyi kan? Tak bisa dengar? Betul ke saya katuk gendang? Bunyi macam tu kan? Tak bisa dengar? Tak tu tak bunyi lah, saya ketuk kayu. Boleh tak bagi apa? Tu van jenazah tu. Kenapa pula tak boleh? Eksklusif. Jenazah ni eksklusif untuk Muslim ni, orang Islam ni. Takkan panggil tu lori jenazah, jenazah orang Cina. Astaghfirullah. Muskil. Muskil. Buat jenazah pun kita dah muskil lah. Takkan kalimah Allah bodoh-bodoh boleh bagi orang kafir boleh pakai. Bengap semua dia orang tu. Tak boleh lah saya punya bahasa kasar lah. Kasar tak kasar pun. Lagi kasar lah kalau dia kata kita punya Tuhan sama lu punya Tuhan Allah, Tuhan Allah selupa punya selamba je. Gua pun sembah Tuhan Allah, ini macam lu sembah Tuhan Allah ini macam India sembah Tuhan ini macam. Semua selupa punya Tuhan satu saja kurang ajar punya orang. Kita pun Tuhan Allah.
Itu ada mufti cakap, ini dipanggil tauhid lububiyah. Oh, dia pun pandai ya. Ini panggil tauhid lububiyah. Kita orang tak nak sembah Tuhan Allah. Kita sembah Tuhan kita lah. Tapi kita ada tauhid lububiyah. Kita cuma tidak ada tauhid uluhiyah. Jadi kita bukan orang kafir. Kita semi kafir. Wahabi aja tu lah. Satu dia punya tauhid tak betul. Dia kata orang kafir tak boleh kita kata kafir pasal dia ada tauhid rububiyah, cuma tak ada tauhid uluhiyah. Kepala tak apa ajak tauhid gitu. Tauhid apa? Habis sekolah kebangsaan belajar macam tu, kolej-kolej belajar macam tu, universiti belajar macam tu. Sikit ke sana. Itu yang saya kata, bab-bab macam ni akhir zaman ni, zaman kita lah ni, ya Allah. Macam laru lah. Agama Islam tu memang betul, tapi pahaman-pahaman untuk memahamkan Islam khasnya, nak memahamkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu, dah tak banyak dah orang faham dengan pahaman yang betul. Pasal memang orang tak mengaji dah pun, pasal mudahnya. Kalau nak mengaji pun dia tak mengaji dah, mengikut disiplin apa ulama' dulu duk syarah kat kita. Tapi dia ambil semua jalan-jalan yang mudah semudah-mudahnya sampai orang kafir pun ada tauhid. Bayang nak apa benda, akidah apa dia belajar. Sikit sana. Baik. Selesai situ. Jadi kitab ni cerita takat tu je lah. Habis. Jadi kat kita ni nak tasdikkan kitab ni macam mana? Benar-benar kita faham Quran kalamullah. Dan kita nak ambil faham betul-betul Quran tu. Dan nak ambil faham ni bukan dengan kita sendiri tengok Quran. Itu jaga juga. Bukan dengan kita sendiri tengok Quran. Kita siapa untuk kita sendiri ambil faham daripada Quran. Bahkan mesti ada guru yang pimpin kita untuk ambil faham makna Quran. Mesti ada guru pimpin kita, ajar kita, bagi pedoman kat kita, syarah kat kita macam mana nak faham Al-Quran, macam mana nak faham hadis Nabi SAW. Memang Rasulullah kata, aku tinggalkan kamu dua perkara, pegang dengan dua perkara ni kamu takkan sesat. Tapi siapa yang boleh faham betul-betul daripada Quran dan hadis yang menyebabkan tak sesat. Semestinya ambil faham ni ulama. Jadi berpegang dengan ulama yang memang ada autoriti memahamkan Al-Quran, itu berartinya berpegang dengan Al-Quran dan hadis. Tapi kalau tak berpegang dengan ulama, bahkan semua ulama disepak buang, semua rojok pada sendiri ambil faham Quran dan hadis, sesat-sesatnya. Ya. Apatah lagi baca Quran sendiri, tak pernah pergi ngaji, tadabbur Al-Quran sendiri, sesatnya. Ya. Pasal apa? Tak ada guru ajar kau macam mana kau nak ambil faham Al-Quran. Macam mana nak ambil faham? Macam mana nasih, mansuh, am, mutlak, muqayyad, mujmal, mana muhkam, mana mutasyabih. Sesatnya kalau tak ada guru yang mengajar. Kalau ada guru pun, guru Cik B. Sesatnya. Cik B faham? Cik B. Apa? Duk zikir Wahabi ni, habis semua orang faham Wahabi, ahli sunnah orang tak faham. Aku duk cerita ahli sunnah lah ni. Yang tu sambil-sambil siku sikit. Baik. Habislah tu. Jadi nak sebut membenarkan kitab ni, beriman dengan kitab yang Allah Taala turunkan, maksudnya kita benar-benar berpegang dengan kitab Allah. Tapi kalau tengok zaman ni lah, betul-betul ke manusia dah berhukum dengan hukum Allah Taala? Tengok situ, tengok. Semak sikit. Dengar nak saya nak sebut. Pernah tengok dalam masyarakat kita orang tak sembahyang, kita kata kau jangan balik rumah pasal kau tak sembahyang. Bisa tengok dalam masyarakat. Tak ada. Tapi zaman lah ni, jangan hampa tak tahu lah. Berapa ramai orang, engkau tak vaksin 2 dos jangan balik. Bawa penyakit. Kau anak dahaka kalau kau tak vaksin. Aku suruh vaksin kau tak nak. Bawa penyakit. Habis kita orang jadi susah. Habis PKP lagi. Nak cari makan pun susah. Kau jangan balik rumah. Ada tak orang cakap itu? Sikit ke banyak? Dah berhukum dengan kitab ke berhukum dengan vaksin?
berhukum dengan hukum WHO. Itu Tuhan dia, bukan Tuhan Allah lah. Sedangkan perintah kita, wal yahkum ahlul injil bima anzalallah wa man lam yahkum bima anzalallah. Jangan main tu. Tak kena gaya hukum dengan benda-benda macam tu. Dan dia bukan fokus kepada nak hilangkan penyakit dah. Dia cerita vaksin ni. Tu dah 2 nak jadi 3. Dah 3 jadi 4. Kata dia 1 dah cukup. Lepas tu 2 melengkap. 3 nak booster. 4 penyelamat. 5 baru tak kena jangkitan. 6 baru hilang sesak nafas. 7 baru boleh merentas sampai ke luar negara. 8 mampus. Itu senang. Geram kita memang dia akan cakap macam tu. Dia akan umpan satu sampai mampus. Itu hukum Islam yang betul-betul memang ada pure punya dalam kitab. Sampai boleh halau daripada rumah. Bahkan kalau tak sembahyang boleh pancung kepala. Sampai macam tu lah. Tak ada pun orang kata, kau tak sembahyang jangan jejak rumah aku. Tahan polis, sembahyang tak sembahyang. Tun, tak boleh mentah masuk negeri kami. Kenapa? Kau masuk habis padi semua nanti tak berbuah. Padi semua hampa. Kenapa? Tak berkat kau masuk. Habis negeri kami kena laknat pasal orang tak sembahyang, muka macam kau. Turun. Pusing lek. Jangan ngentah negeri. Jangan ngentah daerah. Kau taubat elok baru keluar rumah. Ada macam tu. Ini ada. Kau tak mesti yang keluar rumah. Kami nak pergi makan ni. Jadi kalau isteri pergi dah 2 dos, suami tak ada 2 dos, macam mana? Abang duduklah rumah ya. Abang tak ada 2 dos, kami dah boleh pergi apa? Dia apa? Dine in. Saya nak sebut tak pandai. Dine in ya. Boleh makan kat kedai dah. Abang tak ada 2 dos, abang duduklah kat rumah. Tak apa, nanti kami beli. Abang nak makan apa? Nasi goreng Pattaya. Tak apa, nanti saya beli untuk abang. Tapi abang duduk rumah lah. Tunggulah kami balik ya. Kami nak pergi makan kat kedai. Bye-bye. Dia sial lah cakap macam tu. Tak boleh saya geram juga tu. Pasal ada orang memang ngadu kat saya. Bukan seorang 2. Kesian kita tengok. Menangis-nangis macam tu. Ya Allah Ustaz, tolonglah. Saya nak kata apa ni. Adik-beradik tak pergi balik. Mak bapak pun tak pergi balik. Pasal saya tak cucuk 2 saya. Dia orang ni dah apa agama tak tahu. Agama dah boleh HO kot. Tak tahu. Yang tu kita cakap, dia orang ni, Ustaz ni kena ada tak. Ikut je lah, cucuk je lah, apa masalah. Jangan aku tampar lagi, orang tahu. Kau cakap seorang-seorang boleh lah. Nak cerita apa ni? Yang itulah maksud tasdikkan kitab Allah Ta'ala. Yang ni dah tak tasdik kitab Allah Ta'ala dah. Wuduk, kita apa? Wuduk, basuh apa? Muka, tangan, kepala, pun bukan sapu, basuh. Sampai banjir-banjir. Kaki basuh, masuk masjid, hand sanitizer. Tangan aja, mana ada basuh kaki? Patutnya dah wuduk macam mana? Tak payah hand sanitizer. Dia buat berapa batang tu kat masjid. Engkau basuh tangan, aku basuh segala-gala. Kencingmu aku basuh hak tu. Hand sanitizer mana ada bubuh kat situ? Tak faham sudah. Segala-gala kita basuh, bersih, suci, bersih. Kenapa nak pakai hand sanitizer? Awak bengap sangat? Mula bahasa bengap lah. Memang bengap pun. Tambah pula buat daripada alkohol najis lah, apa-apa. Ada orang kata najis. Ya air yang memang mutlak tu, kau tak yakin ke air mutlak tu lagi bersih daripada hand sanitizer tu? Dia orang tak ada akidah buat tu, mana ada. Jangan cakap banyak lah Ustaz, belum ada kajian saintifik lagi bab wuduk ni. Kau sepak sakit. Jangan. Untuk orang Salaman ni mana ada dah bertuhan dengan Allah Ta'ala. Mana ada bercontoh Nabi Muhammad SAW dah. Mana ada, habis lah. Dia bertuhan dengan WHO, besar lagi. Boleh kufur main lah. Membelekeh-lekeh pula. Apa? Habatus sauda. Madu kata dia. Ni makanan sunnah, belum ada kajian. Kau tak nak kaji sudahlah kan. Kau tak nak makan sudahlah. Kau jangan hina dan pelekeh apa yang sebut dalam Quran macam tu. Kau tak nak makan sudahlah. Tapi jangan kau pelekeh dan kau nak up dengan kau punya vaksin tu.
Cerita vaksin pula. Pasal nak cerita beriman dengan kitab ni. Kau tasdikkan kitab ke kau tasdik siapa? Kau yakin dengan siapa? Sebut tu saya baran sikit lah. Boleh lah. Over sikit. Pasal memang banyak. Masalah kita sekarang, masyarakat, umat kita tu kan. Nak ajar dia balik pada macam mana tutup guru ulama kita ajar ni, payahlah. Orang sembahyang rapat-rapat, itulah salah. Hak sembahyang jarak-jarak, itulah okey. Nak bersalam, tak boleh salam. Astagfirullah. Dah hilang dah ada perasaan nak kasih kat Nabi tu, tak ada. Ya Allah. Ni masyarakat kita tengok semak tu iman masing-masing. Nak membenarkan, tasdikkan kitab Allah Ta'ala, hukum hakam yang dah sabit dua dia. Baik. Panjang umur insya-Allah kita sambung wal yaumil akhiri. Jadi antara beriman dengan Muhammad Rasulullah, beriman dengan hari akhirat. Sambung nanti insya-Allah. Soal kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika. Abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.